Samad bertempik, Senah cepat-cepat peluk Mala yang hampir jatuh tu. Samad tiba-tiba tekan brek. Ada bayangan hitam seperti manusia tengah berdiri dekat tengah jalan tu. Matanya tajam pandang ke arah kereta mereka. Samad tak ada pilihan. Dia tak sempat berhentikan keretanya. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul dalam segmen Rabak Seram. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni dia tambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Dalam video kali ni kita akan sambung cerita Anak Kerak part 2, yang mana terlepas part sebelumnya. Saya letakkan link dekat atas ni. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Ni barang yang Tok minta. Tak banyak soal, lesung batu tu dia ambilnya. Lalu dia bacakan jampi serapah. Tengku Mak Kamit mulutnya memuja benda berwarna putih di tangannya. Kemudian dibakar benda tu sampai jadi abu. Lepas tu abu tersebut diambil lalu digosokkan atas lesung batu tersebut. Sambil mulutnya Tengku Mak Kamit membaca sesuatu. Syamil dan Hadi perhati je lelaki tu. Dalam hati Syamil, dia bertanya-tanya, betul ke lelaki ni Tok Mulung? Setahu aku, Tok Mulung bukan macam ni. Tiba-tiba Tok Mulung bersuara, hati tak boleh berbolak-balik. Kerja ni kena sempurna perbuatan dan niatnya. Esok ada pembelian. Aku nak kau beli RM100. Hadi hanya mengangguk. Syamil terdiam, tak berkata apa-apa. Tiba-tiba dia jadi buntu. Kemudian Tok Mulung panggil mereka berdua. Dia tunjukkan lesung batu tu. Terbeliak biji mata Hadi dan Syamil tengok dekat bawah buntut lesung batu tu. Ada 4 nombor ekor. Mereka berdua tersengih. Cepat-cepat mereka salin nombor tu dekat atas kertas. Kemudian lelaki tu bersuara, kau Syamil? Ya Tok, saya Syamil, kawan Hadi. Tak payah takut dengan aku. Aku ni manusia juga macam kau. Tok Mulung selak hood dekat kepala dia dan berkata, betul, ni aku kan, Tok Mulung yang kau kenal dari kecil. Ya, betul Tok. Kau anak sulung Atan kan? Isteri kau Mala anak sulung juga. Ya Tok. Bagus, nombor ni kau beli besok. Beli RM100, jangan kurang atau lebih. Bagi 2, jangan tamak. Baik Tok. Kemudian Tok Mulung suruh mereka balik dan jangan sesekali toleh ke belakang. Sekejap je mereka dah sampai dekat motosikal yang parking dekat tepi hutan tu. Mereka berdua terus balik ke rumah. Sementara di rumah, Mala gelisah. Tiba-tiba je perut dia mengeras. Mustahil sakit nak bersalin sebab belum tiba masanya. Masih berbaki 2 bulan je lagi. Dia keluar dari biliknya. Suasana dah larut malam. Mak dan ayahnya dah lama tidur. Dia je yang tak dapat lelapkan mata lagi. Dia cuba bersangka baik dan yakin apa yang dia rasa hanya gerakan biasa, bukan tanda-tanda nak bersalin. Sambil mengusap perutnya tu, dia berkata, sabar baby, jangan keluar lagi ya. Persiapan masih belum dibuat. Suaminya tu masih tak tentu hala hidupnya. Kadang-kadang dia memang nak bantu, tapi bila dia fikirkan kalau asyik dibantu, sampai bila? Syamil dah lama tak bekerja, harapkan duit mak bapak je. Bila bekerja macam tukar baju, silap sikit berhenti. Bila nak berduitnya kalau macam tu? Malah pergi ke dapur. Tekaknya terasa dahaga. Dia buka peti ais, ambil botol minuman dan pergi ke sinki nak ambil cawan. Selepas minum, dia berdiri kejap dekat tepi sinki tu. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang sejuk, seolah-olah meniup di belakang tengkuknya. Malah terus berpusing. Tak ada apa-apa yang dia nampak. Malah berbisik, perasaan aku agaknya. Kemudian perlahan-lahan dia melangkah ke ruang tamu. Dalam keadaan sama-sama tu, dia nampak ada seseorang duduk di atas sofa menghadap TV yang tak terpasang. Malah bertanya, siapa? Ayah ke? Ayah! Lembaga tu diam je. Bulu roma Malah mula meremang. Hatinya berdegup kencang. Kebetulan suis lampu ruang tamu dekat dengan dia. Terus dia petik suis lampu tu. Tap! Lembaga tu hilang. Malah tertelan air liu. Tiba-tiba terdengar bunyi pintu dibuka. Malah terus toleh. Dia nampak maknya dekat pintu bilik. Mak dia bertanya, Malah, kenapa terjegat dekat situ? Malah tak tahu nak jawab apa. Apa yang dia nampak tadi memang pelik. Sejak bila rumah maknya berhantu?
Dia pasti memang dia nampak seseorang duduk dekat atas sofa tu. Maknya bertanya lagi, "Mala, kau okey ke tak? Sakit ke?" "Tak mak." "Kenapa ni? Pucat semacam je. Tangan pun sejuk ni." "Tak ada apa-apa lah mak. Mala baru lepas minum air sejuk tadi. Tu yang sejuk agaknya tangan ni. Mala minum air sejuk malam-malam macam ni? Janganlah ikutkan sangat kehendak hati. Awak tu mengandung anak sulung. Jaga kesihatan sikit." Apa yang maknya cakap memang tak masuk dalam kepala dia. Dia asyik fikir, siapa yang ada dekat ruang tamu tadi? Nak je dia tanya dekat maknya, ada penghuni lain ke dalam rumah ni? Maknya bersuara, "Dah, pergi masuk tidur. Awak tu kena cukup tidur, cukup makan. Jangan ganggu tumbusaran bayi dalam perut tu." Perlahan-lahan Mala melangkah ke dalam bilik. Hatinya masih tertanya-tanya. Sementara tu, Syamil dan Hadi dah sampai dekat rumah Hadi. Mereka berdua duduk dalam gelap atas anak tangga rumah Hadi. Syamil hisap rokok sambil bersuara, "Boleh percaya ke Hadi benda yang kita dapat ni? Kan Tok Mulung suruh kita yakin. Aku yakin dan aku percaya." "Tak adalah, aku bukan tak yakin. Tapi aku..." Syamil terdiam. Dia tak pernah buat kerja macam ni. Walaupun dia selalu beli nombor, main beli je, bukan dengan cara macam ni. Sebelum ni fikir nak seronok je. Kalau kena, nasib baik. Kalau tak kena, bukan rezeki. Hadi berkata, "Aku percaya kali ni kita kaya, Mel." Hadi ketawa. Dia betul-betul berharap akan dapat apa yang dihajati. Hadi bayangkan dia tabur duit dekat Milah. Salimah, Hanani dan Adin dia tak peduli. Kalau dia nak gembira, dia hanya nakkan Milah je. Salimah tak suka kegembiraan. Hidup perempuan tu macam batang kayu. Syamil berkata, "Kalau kaya tak apa Hadi. Kalau ada benda lain macam mana?" "Hati aku rasa tak sedap." "Dari mana Tok Mulung tahu pasal aku dengan Mala?" "Alah, Tok Mulung kan dah memang tahu hal kau dengan Mala. Tak ada apa-apalah tu. Jangan risaulah. Aku nak balik lah. Esok datang sini dulu. Kita pergi beli sama-sama." "Okey, tapi lewat sikit lah. Malam ni aku ingat nak balik rumah mertua aku." "Aik, baru beberapa jam dah rindu." "Pukul 4 pagi dah Syamil. Nanti ganggu mertua kau je. Orang balik rumah sebelum pukul 10. Kau pukul 4 pagi. Ada yang kena ceramah free nanti." "Kalau macam tu aku tumpang rumah kau lah. Milah pun tak ada kan?" "Boleh je. Ada aku teman. Jom masuk." Hadi bergerak menuju ke arah pintu rumahnya. Sebaik saja pintu dibuka, tercium bau masam. Syamil bertanya, "Bau apa ni Hadi?" "Entah. Ada makanan basi agaknya." Hadi terus ke dapur. Mana ada makanan? Mila mana pernah masak? Dia buat tak peduli je. Ada datuk bau sampah ke dekat mana-mana. Kemudian mereka berdua baring dekat ruang tamu. Disebabkan penat, cepat je mereka berdua terlelap. Di satu sudut berhampiran almari, ada bayangan bergerak dan hilang di celah tingkap yang terbuka. Syamil dengan Hadi masing-masing tidur mati. Langsung tak sedar apa-apa. "Kena babe! Yahoo!" Terdengar jeritan Hadi dan Syamil dekat pondok tempat mereka melepak. Nombor yang mereka beli kena. Menang RM100,000. Menggigil tangan Hadi pegang kertas roteri dan surat khabar pagi tu. Syamil berdebar. Tak sangka mereka akan dapat duit selepuk macam tu. Halal haram dah tak penting, janji duit. Cepat-cepat mereka berdua ke bandar nak tukar tiket loteri tu. Hari tu mereka berdua makan besar dan bergembira macam dunia ni mereka yang punya. Di rumah pula malah tinjau halaman rumah dari tingkap. Syamil cakap nak ambil dia hari tu. Janji petang. Ni dah masuk waktu maghrib. Tak nampak batang hidung pun lagi. Tiba-tiba shh, shh, bunyi daun kering ditiup angin. Mala terus perhati ke bawah pokok kundang dekat tepi rumah maknya. Ada kelibat seseorang menyorok di sebalik pokok besar tu. Mala cuba perhati betul-betul. Dia hanya nampak hujung baju kelibat tu terbuai-buai ditiup angin. Mala turun ke bawah. Tanpa sedar dia menghampiri pokok kundang tu. Dia macam terpanggil-panggil supaya datang dekat situ. Tiba-tiba Mala macam terpukau. Dia nampak seorang lelaki tak berwajah dan berjubah besar labuh pandang ke arahnya. Rondongannya cukup tajam. Mala terpukau. Lelaki tu berbisik, "Serahkan bayi kau. Aku janji bayi itu akan jadi sesuatu yang berguna kepada engkau. Berikan aku bayi kau tu." Kemudian lelaki tu angkat tangan dan buat macam tengah pulas tombol pintu. Serentak dengan tu Mala terasa perutnya memulas.
Dia terkaku, terasa sesuatu melunsur dari celah pehanya. Dengan kudrat yang ada, dia menjauh daripada pokok kundang tu dan menjerit, "Mak!" Maknya ada dekat belakang rumah berlari dapatkan Mala yang terbongkok-bongkok dekat bawah pokok kundang tu. "Mala! Ya Allah, kenapa ni? Sakit, Mak! Abang!" Senah menjerit panggil suaminya. Dia segera papah Mala naik ke atas rumah. Darah semakin banyak keluar. Habis basah kain yang Mala pakai tu. Segar dan hanyir baunya. Ayah Mala bersuara, "Allah, Mala!" Dia cepat-cepat ambil kunci kereta dan suruh isterinya ambil dokumen penting yang ada dalam beg tangan Mala. Senah berlari naik ke atas rumah semula. Dia capai beg tangan Mala, dia capai tudung, kemudian bergegas turun ke bawah. Maghrib tu, mereka bertiga ke hospital. Mala tiba-tiba tumpah darah. Perutnya terasa ngilu. Dia dapat rasakan darah panas mengalir turun di celah kangkangnya. Senah usap kepala Mala sambil berkata, "Sabar Mala, sekejap lagi kita sampai ke hospital." "Cepat bang!" "Allah, saya cuba cepat ni Senah." Samad tekan minyak, keretanya meluncur laju ke hospital. Tiba-tiba, "Allahu Akbar!" Samad bertempik. Senah cepat-cepat peluk Mala yang hampir jatuh tu. Samad tiba-tiba tekan brek. Ada bayangan hitam seperti manusia tengah berdiri dekat tengah jalan tu. Matanya tajam pandang ke arah kereta mereka. Samad tak ada pilihan. Dia tak sempat berhentikan keretanya. Lalu secara tak sengaja dia langgar bayangan tersebut. Tapi aneh, tak ada hentakan berlaku. Dia pandang ke belakang. Bayangan hitam tu ada lagi, berdiri sambil terus pandang ke arah mereka. Muka Samad pucat. Isterinya bertanya, "Bang, kenapa ni?" Samad menggelengkan kepala. Dia tak nak isteri dan anaknya risau macam apa yang dia rasa. Senah bersuara lagi, "Bang, cepatlah, malah sakit sangat ni. Takut apa-apa jadi dekat cucu kita." Samad beristighfar. Dia segera tekan minyak. Senja tu terasa begitu panjang, walaupun jarak perjalanan mereka hanya mengambil masa 20 minit je. Sebaik saja mereka sampai, malah segera dibawa masuk ke bilik kecemasan. Senah dan Samad tunggu di ruangan menunggu. Mereka berdua langsung terlupakan Syamil. Dalam masa yang sama, Syamil asyik bergembira dengan Hadi. Dia terlupa isteri dan anak yang bakal lahir disebabkan mabuk dengan duit yang berkepuk tu. Dekat 3 jam mereka menunggu. Malam semakin larut. Dari senja, mereka suami isteri tunggu Mala dekat wad kecemasan. Masih tak ada kabar berita dari bilik kecemasan. Tiba-tiba, Senah teringatkan Syamil dan berkata, "Macam mana nak beritahu Syamil bang? Allah, lupa pula saya. Telefon Mala ada? Entah, ada agaknya." Senah selongkar beg tangan Mala. Nasib baik jumpa telefon Mala. Terus dia bagi Samad, "Hello Syamil, ayah ni." Samad berjalan menjauh untuk bercakap dengan Syamil. Kemudian dia datang balik. Senah bertanya, "Dapat tak bang?" Sekejap lagi Syamil datang. Dia je boleh masuk tengok isterinya. "Saya suruh awak masuk, awak pun takut." "Saya takut bang. Saya tak sangka pula. Sebab Mala kata lagi 2 bulan baru dia bersalin. Tapi ni..." Senah risau sebab masa dalam kereta tadi dia dapat rasakan sesuatu yang pelik terjadi dekat Mala. Dia cuba menafikan apa yang dia rasa, tapi nalurinya kuat mengatakan sebenarnya Mala dah pun melahirkan bayi dekat bawah pokok kundang tu. Senah bersuara, "Bang, saya rasa..." "Kenapa? Ada benda pelik jadi ke? Kenapa abang kata benda pelik pula?" "Entahlah, aku syak sesuatu yang tak elok jadi dekat Mala. Aku nampak macam Mala dah bersalin dekat bawah pokok kundang tu. Saya pun perasan bang, perut Mala tak besar macam mengandung lagi." Tiba-tiba, "Waris Mala!" Laungan seorang jururawat menyebabkan mereka berdua tersentak. Mereka bangun dan mendapatkan jururawat tersebut. Jururawat tu berkata, "Doktor nak jumpa. Dia nak tanya beberapa soalan. Ikut saya ya." Senah dan Samad ikut jururawat tersebut masuk ke dalam bilik doktor. Selepas mempersilakan mereka duduk, doktor tu perkenalkan dirinya sebagai Dr. Alia yang merawat Mala. Samad bertanya, "Macam mana anak saya puan?" "Macam ni, Puan Mala selamat. Dia hanya tumpah darah sikit. Perkara biasa ketika bersalin. Saya nak tanya pakcik dan makcik, Puan Mala dah melahirkan anak semasa di rumah?" Terkejut Samad dan Senah dengar pertanyaan doktor tu. Mereka saling berpandangan. Betul tekaan mereka. Memang Mala dah melahirkan bayinya dekat bawah pokok kundang tu. Samad bersuara, Mala tak bersalin lagi puan. Masa kami bawa dia kemari, dia mengadu sakit perut sangat. Terus kami bawa dia kemari." "Betul tu doktor. Masa kami bawa Mala kemari, memang dia tak bersalin lagi." Pelik. Tapi memang Puan Mala dah bersalin."
Maaf pakcik, makcik, kes ni nampak macam pelik. Sebagai seorang doktor, sebenarnya saya kena bertanggungjawab. Sekarang ni banyak sangat kes kelahiran yang disorok atas sebab-sebab tertentu. Saya terpaksa buat laporan polis dan geledah kawasan rumah untuk mencari bayi ni. Ya, saya faham, tu tugas doktor. Tak apa, doktor boleh buat report polis dan cari di mana cucu saya. Samad menarik nafas dalam-dalam. Apa sebenarnya yang sedang berlaku kepada keluarga mereka? Macam mana Mala boleh bersalin? Mereka tertanya-tanya. Pelik, Inspektor Amran mengeluh sebaik saja terima laporan kehilangan bayi daripada seorang doktor. Dia segera ke lokasi kejadian. Rumah yang disyaki menjadi lokasi tenang, dia tak ada apa-apa kesan. Tak ada kesan darah, kesan gali, semuanya kosong. Sarjan Salina bagi tahu kepada Inspektor Amran tak ada bukti pesakit melahirkan anak dekat situ. Tapi menurut saksi, mereka memang bawa pesakit dari sini. Dah 2 malam pesakit bermalam di rumah ibu bapanya. Inspektor Amran diam, memati kawasan sekeliling. Sarjan Salina berkata, tapi tuan, Mak Senah, mak pada pesakit, ada mengatakan mereka ambil Mala dari bawah pokok kundang sana. Kamu dah tengok? Sudah tuan, tapi tak ada langsung kesan darah atau tanah digali. Apa pesakit buat dekat bawah pokok kundang waktu senja? Bersalin dekat bawah pokok kundang? Memang pelik. Tu yang peliknya. Kita kena tunggu pesakit sedar tuan, baru kita boleh soal pesakit. Tapi tuan, saya tak rasa pesakit buang bayinya atau tanam bayinya. Macam ada sesuatu yang tak kena dekat sini. Maksud kamu, mungkin bayinya hilang atau memang dia bersalin dekat bawah pokok kundang sana. Tapi tiba-tiba Sarjan Salina terdiam. Dia ternampak seseorang di sebalik pokok kundang dekat situ. Muncul sekelip mata macam bayang dan terus hilang. Inspektor Amran menoleh. Dia tak nampak apa-apa. Sarjan Salina menggiling. Mungkin perasaan dia kot. Bulu roma mula meremang. Dalam suasana yang langsung tak ada angin malam tu, Inspektor Amran memutuskan untuk datang semula esok. Selepas bagi arahan kepada anggota lain supaya rentangkan pita kawasan siasatan, mereka bergerak pulang ke balai polis. Di hospital, Syamil yang baru je sampai terus bersalaman dan bertanya kepada mak mertuanya. Mak, macam mana Mala dengan anak saya, Mak? Mel, doktor kata Mala dah bersalin, Mel. Mala dah bersalin? Tapi bukankah lambat lagi? Betul, Mel, buat apa Mak nak tipu? Tapi apa, Mak? Kenapa ni? Macam ada sesuatu yang tak kena je. Dari jauh, Syamil nampak bapa mertuanya dengan seorang anggota polis menghampiri mereka. Apa dah jadi ni? Kenapa ada polis pula? Ada kes besar ke? Syamil gelisah. Kemudian bapa mertuanya perkenalkan Inspektor Amran kepada Syamil. Syamil berkata, kenapa ni ayah? Siap ada polis semua. Mak, apa jadi sebenarnya ni? Bertenang tuan. Macam ni, eloklah saya dan tuan jumpa doktor yang merawat Puan Mala dulu. Apa halnya ni? Tak boleh beritahu sekarang ke? Sampai jadi ke polis. Mala mana, Mak? Mala dengan anak saya okey ke tak? Maaf Encik Samil, Puan Mala okey. Dia dah selamat melahirkan bayi Encik, tapi bayi tu dah hilang. Apa? Apa ni, Mak? Ayah, macam mana pula Mala bersalin tapi anak kami hilang? Ini yang kami tak tahu, Syamil. Kami pun buntu. Mak, ayah bunuh anak saya ke? Sabar Encik Syamil, jangan buat tuduhan melulu. Saya baru balik daripada rumah mertua Encik. Siasatan telah kami jalankan, tetapi kami tak jumpa bukti mengatakan Puan Mala bersalin dekat rumah tu. Habis Mala macam mana? Dia dah tahu ke anak kami dah tak ada? Puan Mala masih tidur. Doktor bagi dia ubat untuk dia berehat. Dia kehilangan banyak darah. Inspektor Amran teringat kata-kata Doktor Alia tadi. Mala macam dipaksa bersalin dengan cara yang paling kejam. Terdapat kesan koyakan di rahimnya. Itu yang pelik. Sedangkan dari siasatan awal mendapati Mala berada di rumah, kecuali senja tu dia ada dekat bawah pokok kundang tu. Syamil menunduk dengan wajahnya yang suram. Dia memang tak teruja nak menimang cahaya mata, tapi Mala suka sangat. Tak sangka bila jadi macam ni, dia pun rasa sedih. Syamil nak jumpa Mala, tapi doktor suruh datang esok pagi. Biarkan Mala berehat dan terjaga sendiri. Kemudian Inspektor Amran minta diri untuk balik dan akan datang ke rumah Mala esok untuk cari dan selesaikan kes kehilangan ni. Syamil hanya mengangguk dan ikut mertuanya menuju ke tempat parking kereta. Ayah mertuanya bertanya, kau naik apa, Syamil? Hadi hantar tadi. Mana Hadi? Hadi dah balik. Kalau macam tu, balik rumah ayah dulu. Senang esok kita sama-sama cari dengan inspektor anak kamu.
Tiba-tiba Syamil teringat dosa-dosa yang pernah dia buat. Berjudi, minum arak, dadah. Cepat je Allah balas perbuatannya. Syamil meraba poketnya yang kembung. Duit haram. Esok dia nekat. Dia nak pulangkan duit tu dekat Adi dan tak nak terlibat lagi dengan benda ni. Dia menyesal. Dia rasa berdosa pada Mala. Mala terasa berada di tempat paling asing, tempat yang tak pernah dia pergi atau lihat. Dekat situ dia nampak ada seorang lelaki tengah mencangkung, merenung sesuatu ke tanah. Perlahan-lahan Mala menghampiri lelaki tu. Dia tengok ada seorang bayi berlumuran darah dekat atas tanah. Bayi tu dah mati. Mala raba perutnya yang kempis. Mala bertanya, bayi siapa tu? Ini bayi kau yang aku regut dari rahim kau. Lelaki tu ketawa. Mala berundur ke belakang. Dia menjerit nyaring. Wajah lelaki tu hodoh menggerutu. Bayi yang masih bertali pusat dan beruri tu diangkatnya tinggi. Darahnya jatuh menitis ke tanah. Tiba-tiba, Puan! Sayup-sayup je Mala terdengar suara tu panggil dia. Puan Mala, buka mata Puan. Suara tu suruh dia buka mata. Mala gelisah. Matanya terasa sangat berat. Puan Mala. Suara tu terus hilang. Mala tertidur lagi. Pagi tu, Inspektor Amran dan Sarjan Salina dah sampai ke rumah Senah dan Samad dengan seorang lagi anggota polis berpangkat Kopral. Syamil dah siap menunggu dengan ayah mertuanya. Mereka tak berani pergi ke kawasan pokok kundang tu, memandangkan pihak polis dah pasang pita kawasan larangan dekat situ. Inspektor Amran dan Sarjan Salina pergi ke bawah pokok kundang. Mereka memerhati dengan teliti pada setiap sudut. Kemudian mereka bercakap sesama sendiri. Memang tak ada bukti menunjukkan Mala lahirkan bayi dia dekat situ. Secalit kesan darah pun tak ada dekat situ. Menurut Makcik Senah, memang dekat situlah Mala menjerit panggil dia dan terbongkok-bongkok menahan kesakitan. Dia nampak banyak darah mengalir dekat buku lali Mala. Syamil berkata, mustahil Inspektor. Kalau mertua saya kata ada banyak darah mengalir di kaki Mala, mesti ada titisannya. Takkan ada binatang datang jilat darah tu. Pokok kundang tu dekat dalam pagar rumah mertua saya. Anggota polis berpangkat Kopral tu bagi tahu dia dah cari di sekeliling kawasan. Memang langsung tak nampak apa-apa yang mencurigakan. Inspektor Amran berkata, pertama kali saya hadap kes macam ni. Adakah ia berkaitan dengan perkara tak masuk akal tuan? Tuan. Masa saya bawa Mala ke hospital, saya bertembung dengan sesuatu yang aneh. Saya terlanggar lembaga hitam melintas di tengah jalan. Pakcik, saya ni kurang percaya dengan benda tahyul. Saya hanya bercerita, tapi nak percaya tu mungkin susah sikit. Cuma pada saya tuan, perkara syirik, khurafat macam ni masih ada. Cuma kita je yang tak nampak. Saya akan cuba siasat perkara ni. Tapi yelah, saya tiba-tiba jadi buntu. Dari mana saya nak bermula sebenarnya? Hanya Mala yang tahu apa yang terjadi. Mala masih di hospital. Dr. Alia ada telefon Inspektor Amran bagi tahu Mala kelihatan seperti kurang siuman. Dia dah sedar tapi hanya menjerit tak tentu hala, macam kerasukan. Sarjan Salina bertanya, Encik Syamil nak ke hospital? Syamil hanya mengangguk. Dia jadi malas nak bercakap. Sarjan Salina pandang Makcik Senah. Dia nampak sangat letih dan sedih. Kemudian Inspektor Amran dan pasukannya minta diri setelah berpuas hati dengan tinjauan kali kedua ni. Memang tak ada apa-apa yang dapat kukuhkan siasatan mereka. Bayi Mala seolah-olah gaib macam tu saja. Sarjan Salina bertanya, Tuan pernah dengar bayi yang diculik bunian daripada perut ibunya? Mengarut je awak ni. Kemudian Salina bercerita, dia pernah dengar cerita macam ni. Si ibu mimpi bersalin tetapi bayinya dibawa lari. Perut dah kempis. Kalau ikutkan saintifik, itu dipanggil kandungan anggur. Si ibu rasa semua simptom seperti ibu mengandung. Tapi bila sampai usia 7 bulan atau matang, bayi itu tiba-tiba gaib. Inspektor Amran berkata, kalau kandungan anggur ni saya percaya. Boleh jadi Mala mengalami kandungan anggur macam tu. Tapi kes Mala ni memang pelik. Dari mana datangnya darah seperti yang dikatakan Makcik Senah? Lepas tu Dr. Alia sendiri kata bayi dalam kandungan Mala seolah-olah diregut keluar secara paksa, tapi tak ada kesan apa pun. Sedangkan apa yang Makcik Senah nampak dan Dr. Alia cakap ada persamaan. Inspektor Amran terdiam. Dia tiba-tiba jadi keliru. Teori Dr. Alia dan percakapan Makcik Senah memang sama. Mala memang baru lepas bersalin. Tapi mana bayi Mala? Itu yang menjadi persoalan mereka masa tu. Inspektor Amran berkata,
Mungkin Mala bersalin dekat bawah pokok kundang dan bayi dilarikan binatang. Kita sendiri dah tengok, dah siasat tuan. Kesan tak ada langsung. Betul juga tu. Ish, kes ni memang pelik. Saya nak kategorikan dalam apa agaknya. Kena buka fail lain. Act file tuan. Awak ni tengok cerita mengarut banyak sangat Selina. Itu belum tengok CSI lagi tu. Sementara tu, Syamil bawa kereta mentuanya menuju ke hospital. Sebaik saja anggota polis beredar dari kawasan rumah. Berkali-kali dia beristighfar. Kejadian tu membuatkan dia terfikir dosa dan pahala. Dan pagi tu, buat pertama kalinya dia ambil sejadah dan bersujud kepada ilahi. Syamil nekat. Dia nak pulangkan duit Hadi. Dia tak nak buat kerja haram lagi. Kalau setakat duit, bila-bila masa dia boleh cari. Tapi nyawa malah tiada gantinya. Sebaik sampai di hospital, Syamil bergegas dapatkan Mala yang dah sedar tu. Tetapi isterinya tu tak keruan, meronta-ronta dekat atas katil. Sebaik saja Mala nampak Syamil, terus dia peluk suaminya tu dan berkata, "Abang, mana anak kita bang?" "Sabar Mala, sabar. Saya nak anak saya bang. Benda tu jahat bang. Benda tu ambil anak kita bang." Mala cakap apa ni? Mana ada benda ambil anak kita? Benda apa? "Benda tu bang, lelaki tak ada wajah. Dia minta anak kita. Dia ambil cara paksa. Dia pukau saya bang. Saya biar je lelaki jahat tu ambil anak kita." Doktor Alia yang berada di sisi mereka terkedu. Syamil ikut terkaku. Apa yang Mala merepekkan sama dengan situasi yang dia alami masa periksa Mala. Mala memang dipaksa melahirkan bayinya, atau lebih tepat, memang bayinya diambil secara paksa. Mala keguguran Hadi. Syamil terus bagi tahu Hadi sebaik saja dia jumpa Hadi dekat kedai Kak Saudah. Hadi terkejut sebab sebelum ni Mala sihat je. Syamil sendiri kata kandungan Mala sihat. Syamil berkata, "Aku tak tahulah Hadi apa dah jadi pada kami." "Mala keguguran kenapa? Dia jatuh ke?" "Tak, Mala tak jatuh. Habis tu macam mana boleh gugur pula?" "Aku nak cerita pun tak tahu Hadi. Pelik sangat. Aku tahu kau mesti percaya dengan cerita aku. Kau tahu Hadi, doktor cakap Mala dipaksa keluarkan bayinya." "Macam mana pula tu? Dipaksa? Maksud kau ada seseorang sengaja keluarkan bayi kau? Macam tu?" "Mala cakap dekat aku ada seorang lelaki datang dan minta bayi kami." "Siapa? Manalah aku tahu. Mala pun tak tahu syaitan mana yang buat macam tu." "Habis tu Mala sekarang macam mana?" "Masih dekat hospital. Tekanan darahnya masih rendah lagi sebab dia banyak kehilangan darah. Aku kesiankan Mala. Dia berharap sangat bayi kami tu. Kau tak payahlah bimbang sangat, nanti boleh beranak lagi. Kau cakap senang lah. Aku dengan Mala yang rasa." "Hadi, aku ni sebenarnya nak pulangkan duit kau ni." "Kau dah kenapa?" "Aku terfikir sesuatu Hadi. Masa kita buat kerja ni, kita enjoy. Masa itulah isteri aku ditimpa musibah. Aku takut ini semua sebenarnya adalah natijah daripada perbuatan kita." "Kau dah apa hal Mel? Itu semua tak ada kena-mengena lah." "Aku fikir macam tu Hadi. Mungkin Allah nak duga aku dengan ambil harta yang isteri aku sayang sangat. Pada aku, duit ni dah tak ada makna dah. Mala meracau tak tentu hala. Macam orang gila dah dekat hospital tu. Duit banyak, tapi aku tak mampu nak bergembira. Ini kan duit kau. Kau berhak dapat. Aku tak nak buat kerja macam ni lagi Hadi." "Maksud kau nak berubah jadi baik macam tu?" "Aku fikir dah sampai masanya aku berubah. Berubah jadi baik ikut suka kau lah Syamil." Hadi tak layan Syamil lagi. Dia tengah mabuk dengan dunianya. Dia nak cari Milah, nak tabur duit dekat Milah. Dia langsung tak terkesan dengan kesedihan Syamil. Kemudian Hadi hidupkan motosikal buruknya dan bergerak menuju ke kampung Milah. Bukan jauh mana pun kampung Milah tu. Mesti Milah suka bila nampak Hadi bawa balik gelang emas yang dah lama dia idamkan. Sebaik saja sampai di rumah Milah, dia panggil isterinya tu. Hadi bersuara, "Milah, aku datang nak jemput kau balik." "Kenapa kau datang?" "Aku datang nak bawa kau balik Milah. Balik ke rumah buruk yang kau sewakan untuk aku tu. Rumah aku ni 1000 kali baik daripada rumah buruk kau tu Hadi. Aku bawa kau hadiah. Aku tahu kau mesti suka." Hadi menghampiri Milah dan hulurkan kotak baldu yang agak besar. Bersinar mata Milah pandang kotak tu. Dia terus ambil kotak tu. Dia buka dan keluarkan rantai leher. Milah berkata, "Cantiknya. Mari aku tolong pasangkan. Kau suka tak Milah? Kalau macam ni, jangan kata suka, bertambah sayang aku dekat kau. Ikut aku balik Milah. Aku sunyilah."
Boleh, sekarang juga kita balik. Tiba-tiba, suara Tok Mulung kedengaran. Kau akan tengok, Hadi, betapa besarnya kuasa duit daripada kuasa Tuhan. Hadi mengangguk. Dia dah tak peduli duit halal ke, duit haram ke. Janji dia dapat apa yang dia nak. Kebahagiaan, ada duit, semua perkara membahagiakan. Milah muncul dengan beg besarnya. Hadi ambil beg Milah dan menuju ke arah motosikalnya. Milah berkata, kau patut ganti motosikal buruk ni dengan kereta. Perut aku ni makin membesar, Hadi. Mana boleh aku naik motosikal cabuk ni ke mana-mana. Hari ni je Milah, kejap lagi kita pergi cari satu kereta kecil untuk mudahkan kita ke mana-mana. Kau pun ada lesen, jadi kau boleh guna. Milah tersenyum lebar. Sebaik saja sampai di rumah, Milah segera masuk. Namun, bila sampai dekat ruang tamu, Milah berhenti. Dia terasa mual. Bau yang menusuk hidungnya begitu meloyakan, macam bau bangkai busuk. Milah terus berlari keluar dan terus muntah. Dia terbatuk-batuk, matanya berair. Hadi segera masuk dalam rumah. Lepas tu dia keluar balik. Hadi berkata, bau apa ni? Kemudian Hadi capai toleh kecil. Dia tutup hidung dan masuk balik ke dalam rumah. Dia cari dari mana datangnya bau tu. Dekat ruang tamu, bawah kerusi meja, dalam bilik, dia tak jumpa apa-apa. Hadi ke bahagian dapur pula. Dia tercari-cari benda yang berbau busuk tu. Kemudian dia terpandang plastik yang tergantung dekat tingkap depan sinki. Hadi berbisik, plastik apa tu? Seingat aku, semua sampah aku dah buang. Hadi menghampiri sinki. Dia tengok plastik hitam yang tergantung tu. Ada beberapa ekor ulat keluar daripada plastik tersebut. Hadi bersuara, bangkai apa ni? Dah berulat pula tu. Takkan bangkai ayam? Aku mana ada masak. Milah pun tak pernah masak dekat rumah ni. Dia ambil plastik tu guna batang penyapu. Pintu belakang dibukanya. Plastik tersebut diletak atas tanah. Bau busuk bangkai tu cukup kuat sampai tekaknya terasa pahit. Hadi menguis sikit plastik tu. Sesuatu yang berwarna hitam kelihatan. Dia tengok dekat-dekat nak pastikan bangkai apa tu. Sebaik saja dia dapat pastikan benda apa yang ada dalam plastik tu, Hadi terdorong ke belakang. Dia terkejut sepasang kaki kecil berwarna hitam terkeluar daripada plastik. Bila dikuis lagi, terselah rupa bentuk seorang bayi yang dah menghitam dengan perut yang terburai. Hadi menggigil. Serta-merta dia teringatkan Syamil dan Mala. Tak boleh jadi ni. Hadi kena sorokkan mayat tu sebelum Milah atau sesiapa nampak. Cepat-cepat dia ambil cangkul dan gali tanah. Mayat bayi yang berulat tu dia campakkan ke dalam lubang yang dah siap digali. Kemudian dia ambil tong drum yang memang dah ada dekat belakang rumah. Bekas tanah yang telah digali tu ditutup dengan tong tersebut. Hadi pergi dekat Milah dan berkata, kita tak boleh duduk dekat rumah ni lagi, Milah. Kenapa? Aku memang dah dapat rumah sewa lain dekat Pekan. Bawa bangkai tu, aku terlupa ada beli ayam. Ingat nak buat gulai, aku letak dalam sinki. Lepas tu aku ada hal dekat luar. Berulat dah ayam tu. Aku dah tanam pun. Kau tunggu, Milah, aku kemas kain baju aku dulu. Nanti barang lain kita beli dekat Pekan. Hadi masuk ke dalam bilik. Cepat-cepat dia masukkan baju ke dalam beg. Masa dia nak keluar dari bilik, ada bayangan hitam melintas dekat pintu. Hadi terkejut. Cepat-cepat dia tarik tangan Milah keluar dari rumah tu. Mereka berdua bergerak meninggalkan rumah. Di dalam rumah, sesuatu mengintai, menyeringai dan berkata, itu baru sedikit, Hadi. Lembaga hitam tu berbisik halus. Dia ketawa. Okey semua, macam biasa kita tunggu sambungan di part seterusnya. Cerita ni panjang, mungkin ada 4 part lagi. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adiosa.